Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Satu gejala buruk kini melanda negara kita. Terlalu kerap mangsa kemalangan jalan raya menjadi mangsa rompakan apabila orang yang kononnya mahu membantu mengambil kesempatan mencuri dompet, telefon bimbit dan barang berharga milik mangsa. Mengambil hak orang tanpa kebenaran sama ada barang masih dalam keadaan baik atau rosak ketika insiden kemalangan adalah haram dan disifatkan sebagai perbuatan kejam. Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman berkata, ketika berlaku kemalangan, masyarakat seharusnya membantu dan bukannya mengambil kesempatan. Jika berlaku kemalangan, kita patut tolong, tetapi ada pula yang mencuri duit dan harta orang lain. Ini sikap kejam dan tidak bertanggungjawab kecuali jika diizinkan oleh pemiliknya untuk diambil. Beliau berkata, bukan sahaja Muslim tetapi masyarakat bukan Islam juga tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil hak orang lain. Walaupun bukan Islam, mereka ialah warga negara di bawah pemerintahan Islam dan harus menghormati undang-undang. Kita seharusnya membantu orang yang dalam kesusahan, bukannya menambah masalah. Malangnya, sudah banyak kes kecurian sewaktu kemalangan dilaporkan, namun ianya masih lagi terjadi di kalangan masyarakat. Berikut adalah beberapa kes yang telah terjadi di negara kita. Kes yang terbaru adalah melibatkan kecurian barang-barang berharga milik mangsa-mangsa tragedi tanah runtuh yang meranapkan tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Jalan Batangkali, Genting pada 16 Disember 2022 yang lalu. Pihak polis menerima 2 laporan polis mengenai kehilangan barang milik mangsa. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah berkata pihaknya terkesan dengan satu hantaran berhubung isu tular di Facebook yang dipercayai dikeluarkan oleh salah seorang ahli keluarga mangsa. Hantaran ahli keluarga mangsa itu turut menyatakan terdapat individu tidak bertanggungjawab menggunakan kad touch and go milik mangsa tragedi berkenaan. Sejurus selepas itu, polis menerima 2 laporan berhubung isu tular berkenaan jam 2.47 petang 1 Januari 2023. Susulan laporan itu, pihak polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan atas kesalahan mencuri. Memandangkan isu tersebut viral di media sosial, orang ramai diminta bertenang dan tidak gusar berhubung isu terbabit dan ahli keluarga mangsa dinasihatkan supaya menghubungi pihak polis jika mempunyai isu berkaitan kehilangan barang milik mangsa. Pada 6 Januari 2023, pihak polis menahan seorang penjawat awam yang dipercayai mencuri barangan milik mangsa tragedi tanah runtuh tersebut. Suspek berumur 27 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Kelang dan polis telah membuat permohonan reman pada keesokan harinya bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Susulan penahanan itu, polis turut merampas barangan dipercayai milik mangsa kejadian tanah runtuh itu. Kes kecurian sewaktu kemalangan turut dialami oleh beberapa orang artis apabila mereka telah mengalami kemalangan seperti yang didedahkan oleh Awal Asyari. Awal Asyari mendedahkan beberapa barangan peribadinya hilang akibat dicuri ketika terlibat dalam kemalangan jalan raya di Melaka pada 29 Mac 2015. Awal berkata antara barangan yang hilang termasuklah kasut yang dipakainya ketika kemalangan itu berlaku. Dia juga tidak menyangka ada pihak tergamak berbuat demikian ketika orang sedang dalam kesusahan dan memerlukan bantuan. Katanya dia tahu selalunya apabila berlakunya kemalangan, ada saja orang yang tidak bertanggungjawab cuba mengambil kesempatan terhadap kejadian yang berlaku, terutamanya mencuri barang-barang mangsa. Baginya itu tidak patut kerana mereka perlu menghulurkan bantuan. Dia juga mengalami nasib yang sama apabila beberapa barangan keperluan penggambarannya diambil. Peliknya apabila kasut yang dipakai pun boleh hilang, tetapi mujurlah dompetnya tidak dicuri. Dalam kemalangan yang berlaku, kereta yang dinaiki Awal dan dipandu rakannya rosak teruk apabila terbabas di Lebuh Raya Utara Selatan Pelas, berdekatan hentian rawat dan rehat RNR Air Keruh Melaka arah selatan. Kemalangan itu berlaku ketika Awal yang menumpang kereta rakannya itu dalam perjalanan bagi mengacarakan rancangan melodi TV3. Dalam pada itu, Awal berkata dia masih lagi trauma apabila berada di dalam kereta kerana teringat kejadian yang menimpanya. Selepas apa yang telah berlaku, Awal menganggap apabila memandu, ia diibaratkan seperti kita bergadai nyawa di jalan raya.
Kejadian yang sama telah berlaku di dalam kemalangan jalan raya yang meragut nyawa seorang penyanyi wanita Malaysia, Sandra Diane. Allahyarhamah Sandra Diane meninggal dunia pada 11 September 2020 selepas 6 hari terlantar di Hospital Putrajaya akibat kemalangan jalan raya. Semasa kejadian pada 5 September, Allahyarhamah dalam perjalanan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi menghadiri sesi raptai konsert minggu keempat Big Stage musim ketiga yang akan diadakan pada keesokan harinya. Kemalangan dikatakan berlaku apabila kereta yang dipandunya mengalami masalah brek sebelum hilang kawalan. Kematian mengejutnya telah mendapat liputan meluas daripada media tempatan dan perhatian umum yang menyifatkan pemergiannya sebagai satu kehilangan besar bagi industri muzik Malaysia. Pada waktu itu, ibu kepada Sandra, Nur Syakinah Abdullah, dilaporkan telah meminta mana-mana individu yang dipercayai mengambil telefon pintar Samsung S20 Ultra milik anaknya agar memulangkannya semula. Menurut Syakinah, telefon milik Sandra menyimpan pelbagai dokumen penting terutama berkaitan kerjanya serta maklumat mengenai media sosial seperti Instagram dan Twitter yang disimpan selain maklumat-maklumat sulit yang lain. Banyak lagi kejadian kecurian melibatkan mangsa kemalangan tetapi ianya tidak didedahkan secara meluas di dalam media massa. Salah satunya, suatu ketika dahulu terdapat mangsa kemalangan jalan raya di Genting Highlands. Mangsa kemalangan ini cuba mendapatkan bantuan memandangkan keretanya sudah tidak boleh bergerak. Mangsa cuba menahan sebuah kereta untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, bukan bantuan yang diterima apabila dia disaman pula oleh orang di dalam kereta yang ditahannya. Di manakah letaknya peri kemanusiaan di dalam diri penyamun ini? Kes kecurian sewaktu mengalami kemalangan ini disifatkan sebagai sudah jatuh ditimpa tangga oleh mangsa kemalangan. Sudahlah derita untuk menghadapi kesan dari kemalangan, terpaksa pula berfikir tentang barang-barang peribadi yang hilang. Sudah tiba masanya kita bersama-sama menyedarkan mereka yang mempunyai tabiat atau kerja mencuri barang peribadi milik orang. Ini bukan sahaja kecurian terhadap mangsa kemalangan, malah hentikan mencuri barang milik individu lain. Hukuman yang seberatnya perlu dijatuhkan kepada bersalah pencuri yang sengaja mengambil barang-barang peribadi milik orang lain agar menjadi pengajaran kepada orang lain juga. Perbuatan mereka ini dilihat menambah menyusahkan lagi orang yang sedang menghadapi kesusahan. Ini perlu dihentikan. Sekian.